Okay, murid-murid sekalian ya, selamat pagi dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana datang pada kelas pagi inilah. Jadi cikgu nak minta berikan sedikit masa kepada cikgu untuk terangkan beberapa perkara sebelum kita mulakan kelas ya. Bagi cikgu nanti 3 minit saja untuk housekeeping. Okey, yang paling penting sekarang, cikgu ingin menyatakan minta tolong semua yang walaupun anda tidak menghadiri kelas untuk Google Meet, namun cikgu akan rekodkan video tersebut dan masuk ke dalam YouTube. Selagi anda tonton semula ataupun anda buat latihan seperti arahan yang diberikan, anda boleh je isi Google Form link yang cikgu berikan di dalam grup WhatsApp anda. Ini yang akan nampak pada dalam data cikgu ya. Kamu boleh tengok pada skrin anda sekarang. Murid-murid tengok. Jadi ini adalah rekod cikgu. Kalau anda tak isi, cikgu tak boleh nak tulis kehadiran anda. Benda ini nanti akan menjejaskan PBD kamu. PBD, pentaksiran bilik darjah. Ibarat kamu tak belajar. Okey, jadi cikgu tak minta apa. Sekali lagi cikgu minta tolong. Cikgu minta tolong ni sebenarnya. Jangan malas nak isikan kehadiran. Kamu boleh rujuk balik pada link yang pertama, kedua melalui grup WhatsApp anda. Tolong, minta tolong sangat isikan walaupun anda tak masuk kelas Google Meet tapi kamu tonton YouTube. Kalau kamu tak isi, cikgu akan anggapkan kamu tidak belajar. Jadi cikgu tak boleh nak rekodkan PBD anda. Okay, minta tolong ya, sebarkan maklumat ini kepada kawan-kawan yang lain, 4 MPB dan 4 Prima. Okey, terima kasih kepada mereka yang isi dan juga terima kasih kepada mereka yang sentiasa masuk ke kelas. Jadi cikgu sambung hari ini. Hari ini kita akan masih belajar pada bidang pembelajaran ataupun bab kelima, iaitu genetik. Murid-murid yang saya hormati ya, mungkin kamu akan tanya, cikgu, ini nota buku rujukan sains proses Q saya tak ada. Jadi apakah rujukan utama saya? Ini perkara kedua. Apakah rujukan utama saya? Murid-murid, rujukan ada pada buku teks kamu. Buku teks. Okey, cikgu harap siapa yang tertanya soalan itu sekarang cikgu jawab. Ada pada buku teks kamu. Buku teks muka surat 85 dan seterusnya. 85 dan seterusnya. Ya. Jadi cikgu, saya tak tahu mana saya perlu rujuk. Jadi buku itu ada, perlu bacalah. Kalau tidak, kenapa anda dapat buku teks yang percuma? Jadi kenapa buku teks itu dibuat? Buku teks itu mesti ada kekuatan dia. Maksud dia, kalau anda baca, anda boleh faham. Bukannya, oh cikgu, buku teks saya baca tak faham lah. Inilah masa kamu untuk baca dan fahamkan. Okey, guna buku teks anda. Jadi buku teks kamu muka surat 86 yang raja skema kacukan ataupun raja skema pewarisan pun telah diberikan. Jadi tak ada masalah. Kalau tidak ada buku teks pun, anda boleh tengok balik video YouTube yang cikgu rakam itu, tengok semula. Benda sama je, lebih kurang. Okey, jadi untuk minggu lepas, minta maaf, untuk kelas sebelum ini, kita telah menyentuh dalam beberapa perkara. Secara ringkas cikgu sebut ya. Perkara pertama yang anda sentuh masa itu adalah alel dominan, alel resesif. Alel dominan, alel resesif. Cikgu, apa itu alel dominan, alel resesif? Cikgu dah sebut hari itu dengan pendek kata. Okey, setiap ciri, cikgu ulang, setiap ciri yang kamu nampak atas badan kamu. Cikgu, apa itu ciri? Contoh rambut, bentuk rambut. Contoh kebolehan menggulung lidah. Contoh jenis shuping telinga, ciri, terzi. Okey. Dalam setiap ciri itu ada dua sahaja trait ataupun dua sahaja pilihan yang kamu ada. Contoh, kebolehan menggulung lidah ada dua. Boleh gulung lidah, tak boleh gulung lidah. Bentuk rambut ada rambut kerinting, rambut lurus. Jadi untuk menentukan apa yang dinampak, apa yang kita akan nampak itu mesti dipengaruhi atau kita tak boleh kata pengaruhi, ditentukan oleh dua alel. Setiap ciri ada dua alel yang akan menentukan apa yang akan dia paparkan pada badan anda. 比如说每一个特质一定有两个东西去说
去决定它的那个外观是什么。OK， jadi kamu pun belajar lah ada allele dominant, allele recessive. OK， kalau diberikan dua allele, 如果有两个 allele, dua allele. Cikgu pun tak tahu allele dalam bahasa Cina lah apa, lupa dah tapi cikgu punya allele dulu. Ada dua allele. A besar, A kecil. Ya, untuk ciri yang sama, kita akan guna huruf yang sama. 同一个特征，我们会用同样的那个叫字母，不会说一个 A 一个 B， bukan tak mungkin satu A satu B ataupun satu C satu D, tak. Dia sama dan dia ada tiga keadaan. Okey. Tiga, satu ialah dua yang besar. Satu ialah besar dan satu yang kecil. Satu ialah kecil dan kecil. Jadi apa itu allele dominant? Cikgu saya tahu, allele dominant ialah allele yang huruf besar, 大字母的，我懂。但是 apa itu allele dominant? Dia punya maksud dia adalah, okey, kalau dua huruf besar, kamu akan nampak ciri dominan dia. Kamu akan nampak ciri dominan dia. Dua huruf kecil kamu akan nampak ciri resesif. Tetapi kalau huruf besar dan huruf kecil, Tiffany, kita akan nampak ciri dominan ke ciri resesif? Dominan. Ya, jadi disebabkan A ialah dominan, jadi dia akan nampak ciri dominan saja. Dominan, bukannya resesif. Resesif tak ada, jadi dia akan nampak ciri dominan saja. Jadi ini yang dipanggil allele dominan ialah allele yang dapat menunjukkan ciri apabila berpasangan dengan allele dominan ataupun allele resesif. Allele resesif hanya akan tunjuk ciri dia kalau dia berpasangan dengan allele resesif sahaja. Berpasangan dengan allele resesif yang lain sahaja. Tak kalau dia tak boleh tunjuk, dia tak boleh nampak. Jadi, cikgu nak buatkan satu ulang kaji dengan cepat. Murid-murid yang saya hormati. Okey, murid-murid yang saya hormati. Kalau diberikan rambut kerinting, kerinting dan rambut lurus. Kita sedia maklum, rambut kerinting ialah dominan. Kita tengok pada spinat untuk rambut kerinting. K kecil semestinya ialah allele resesif untuk rambut lurus. Jadi isu dia adalah kalau mak ayah yang rambut kerinting ada kemungkinan ke tidak melahirkan anak yang rambut lurus. Kita ada satu situasi di sini, mak ayah rambut kerinting, 卷发的, tiba-tiba anak keluar rambut lurus. Ayah dia sangat sakit hati. Perlu ke sakit hati? 明白我在说吗？也就是说，两个卷发的父母亲生出一个直发的孩子，理论上是不可能的吗？爸爸妈妈是卷发的, mak ayah kerinting. Jadi kenapa? Jadi kita nak terangkan sekarang. Untuk imbas kembali dengan cepat. Sekali lagi, kamu juga disentuh pada kelas sebelum ini. Untuk ibu bapa, biasa kita akan guna istilah induk. Jadi fenotip, physical induk. Okey, rambut kerinting berkahwin dengan rambut kerinting. Okey, ibu dan bapa. Bolehkah melahirkan? Jadi kita tengok. Kita mungkin kaji genotip mereka, genotip induk. Jadi ibu mungkin membawa, mesti membawa dominan. Maksudnya allele dominan K besar dan mungkin dia ada allele resesif, rambut lurus. Sama dengan bapa. K besar, K kecil. Okey. Jadi melalui proses meiosis. Melalui proses apa sekali lagi? Meiosis. Okey.
Siapa ada lagi? Oh, Ng Ji Wei dan juga Ken Yao. Ng Ji Wei tadi, Ken Yao dah masuk. Okey. Jadi melalui proses meiosis akan diseparuhkan. Separuhkan. Okey. Jadi membentuk apa dia? Kita panggil gamet. Gamet untuk ibu, nama dia apa? Gamet untuk ibu. Siapa nak jawab? Gamet untuk ibu ialah apa? 母亲的生殖细胞叫什么？ Ya? Okey, juga bagi macam ni lah. Ovum ke sperma? Ovum atau sperma? Jiwei? Atau Kenya? Ovum lah. Thank you Tiffany. Kenya nak jawab ke? Kenya? Kenya? Oh, tak nak dah. Okay, tak apa. Jadi, itu dia. Bapa dia sperma. Ini soalan yang biasa tanya juga ya. Jadi, sememangnya yang ibu akan bergabung dengan yang ayah. Ini proses panggil apa? Kenya? Boleh jawab Kenya? Itu Persenyawaan. 华语叫受精. Okey, persenyawaan. Jadi K besar ini akan gabung dengan K besar daripada ayah. Jadilah K besar, K besar. Ini kita panggil apa? Genotip anak. Induk untuk ayah, anak untuk anak lah of course. Jadi dia pun juga berkemungkinan besar punya, tengok, akan bergabung dengan yang kecil daripada ayah. K besar, K kecil. Okey, dah tak ada pilihan lain. Okey, henti. Untuk yang kedua pula, kita pun guna warna lain supaya anda nampak. Ini pula gabung dengan ini. Dan dia juga berkemungkinan bergabung dengan yang belakang ni. 老师，我需要懂怎么样画那个线吗？对，kamu perlu tahu garis itu mesti satu dari ibu, satu dari ayah. Satu dari ibu, satu dari ayah. Okey? Jadi ini K besar dahulu kan, K kecil. Ini pula ialah K kecil, K kecil. Jadi anda pun nampaklah. Fenotip anak. Ini rambut. Kerinting. Sama rambut kerinting sebab dominan. Ini dominan 2. Tapi sebab dia 2 resesif, ini kita dapat rambut lurus. Dari sini kita nampak ibu bapa yang rambut kerinting berkemungkinan dapat rambut lurus sebab mak ayah dia ada alel resesif. OK， 隐藏式的那一个 allele， 你说看不到的，但是它有，它的身体里面，它的细胞里面拥有这个基因。所以说，jadi jika anda dapat rambut lurus, ini juga bermaksud anda perlu tahu nisbah rambut kerinting kepada rambut lurus. 它的比例是多少？3:1， 3 ke 1 的比例。Maksud dia, setiap 4 orang anak， 每4个小孩，其中一个很大的可能，其中一个是执法的，satunya dapat rambut lurus. Jadi boleh faham ke tak? Cikgu dah terangkan ini kali kedua, tapi guna contoh lain. Sebentar yang kelas sebelum ni, cikgu guna gulung lidah, tak boleh gulung lidah. Tinggi dan rendah lah. Jadi sekarang kita guna untuk yang rambut kerinting. Maksud dia, mak ayah, ibu dan bapa rambut kerinting boleh menghasilkan anak yang rambut lurus. Tak ada isu pun di sini. Maksudnya curang ke ataupun anak luar nikah ke benda semua itu. Tak ada. Itu pasal pentingnya untuk anda faham bahagian ini. Okey, selamat datang untuk Airy, Syazza, Jakit, Ian, Adura dan juga Nok Ifai. Selamat datang. Okey. Cikgu sekarang masih lagi pada bahagian genetik pewarisan. Okey. Cikgu menggunakan contoh bentuk rambut ya, iaitu rambut kerinting dan rambut lurus. Di sini cikgu terangkan dah, maksudnya ibu bapa yang berambut kerinting berkemungkinan adalah chance dia mendapat anak yang rambut lurus. Kalau nak tengok semula nanti cikgu akan upload lah
Cikgu akan upload video ini dan kamu boleh tonton semula. Okey? Jadi itu adalah bahagian yang anda perlu faham dan kamu telah diterangkan dalam skema. Kita panggil raja skema pewarisan ataupun raja skema kalau ikut buku teks, raja skema kacukan. Perlu tahu setiap komponen yang ada di dalamnya. Kamu tidak akan diminta untuk lukis semua benda, ya. Namun dia suka akan kosongkan tempat-tempat tertentu untuk anda isikan tempat kosong dan jelaskan. Khususnya diminta untuk menjawab ke barang kalian. Okey, cikgu dah jawab bahagian ini. Okey, dan juga cikgu sekarang nak sentuh. Macam mana dengan isu menentu jantina? Okey. Cikgu pun nak ambilkan masa. Cikgu minta tolong semua berikan masa sedikit. Berikan kerjasama, berikan fokus. Cikgu bukakan kertas yang baru pula. Macam mana dengan kita punya jantina? Okey. Jantina kita tak akan guna istilah alen. Okey, kita akan guna istilah kromosom. Tapi konsep dia tetap sama. Okey. Untuk memahami konsep ini, kamu telah didedahkan pada kelas sebelum ini bahawa okey, apakah yang menentukan seks ataupun jantina manusia? Jawapan dia ialah kromosom seks. Setiap manusia ada 46 kromosom. Cikgu, macam mana bentuk dia? Bentuk dia macam ni. Okey, tengok muka pada skrin. Tengok pada skrin anda. Jangan tengok muka cikgu lah. Saya tahu cikgu muka cikgu handsome sangat. Tapi cuba tengok pada skrin. Ya, dalam setiap sel, nukleus, ada kromosom macam ni. Dan apabila disusunkan, kita dah diterangkan dalam kelas ya, ada 23. Banyak gambar. Ini panggil karyotyp. Karyotyp ialah gambar raja semua kromosom yang ada di dalam badan anda. Kamu akan nampak kromosom boleh disusun mengikut ketinggian yang sama. Dan dapatlah 23 pasang. 23 ini dia tulis X dan Y. Kalau X, 2 ini maksudnya ini perempuan. Juga ulang. Tengok skrin ni, X ada 2. Nampak kan Syaza? Nampak ke tidak? Boleh bagi respon tak Syaza? Nampak kan? Jadi okey. Jadi kita nampak, nampak mana dia? Okey. X ini ada 2. Jadi ini perempuan. Kalau dia Y, dia akan jadi macam ni. Kalau lelaki, dia akan macam ni. Mana XY kita? Aku nak carikan lelaki pula. Ini. Kalau kita nak tengok. Aku besarkan gambar dia. Okey. Jadi kita akan nampak yang hujung ni, yang pasangkan ke 23. Satu panjang, satu pendek. Maksudnya X dan Y. Yang inilah kita nak cakap ini adalah kromosom seks. X dan Y. XX perempuan, XY lelaki. Jadi macam mana nak menceritakan, menentukan jantina anak? Okey, kenapa kita perlu belajar ni? Dia pula cakap. Benda ini menjadi satu isu yang besar, khususnya di keluarga yang kolot, di mana mereka nak lahirkan anak lelaki dan ketika isteri tidak boleh memberikan anak lelaki, isteri itu dipukul. Jadi sekali lagi, apakah kita punya panggil apa itu? Tanggungjawab untuk melahirkan anak lelaki ke perempuan. Jadi anda perlu tahu 2 isu ini. Jadi ini bukan alih. Hati-hati dengan istilah ini. Kita panggil kromosom seks untuk menentukan jantina perempuan. Manakala Y ialah kromosom seks juga, tapi untuk menentukan sebagai jantina lelaki. Jadi kita sedia maklum, fenotip induk, mak ayah, ibu dan bapa kahwin akan melahirkan anak kan. Ibu itu ialah fenotip ini. Fenotip ini rujuk kepada perempuan. Setuju ke tak? Ataupun ada ibu yang lelaki? Tak ada kan? Manakala bapa ialah
lelaki. Jadi genotip untuk induk. Apakah kandungan genetik untuk ibu dan bapa? Okey, ibu perempuan ialah 44 darab XX. Bukan darab, sorry. Cikgu guna istilah salah. Sepatutnya tambah apa saudara pula. Dia tambah sebab jumlah untuk kromosom manusia ialah 46. Okey, dia akan berkacut dengan bapa 44 tambah XY. Okey, siapa ada isu di sini? Siapa ada isu di sini? Murid-murid, siapa ada isu di sini? Boleh aku tanya Ian, Muhammad Ian Adam kan? Ada soalan tak? Ari boleh faham? Ari, Muhammad Ari? Boleh. Boleh ya? Cikgu sambung ya. Ian kata buat apa itu, tak apa dia sambung. Jadi ibu akan menghasilkan ovum melalui proses meiosis. Meiosis menjadikan bilangan kromosom separuh. Jadi kita akan dapat 44 bahagi 2 dapat 22. Jadi XX satu yang akan ikut. Manakala satu belah lagi dia akan ikut untuk bentuk ovum yang lain. Jadi tengok nasib yang mana kenalah. Okey, ini kita panggil gamet. Gamet. Sel pembiakan, gamet. Bapa pula lepas meiosis akan dapat 22 tambah X, betul? Satu lagi 22 tambah Y. Jadi persenyawaan akan berlaku. Persenyawaan. Ibu punya gamet, ovum, akan bergabung dengan ayah punya gamet, itu sperma. Jadi proses itu sekali lagi panggil persenyawaan. Meiosis dan persenyawaan ini penting untuk anda faham. Jadi 22 campur 22 dapat 44. X campur X dapatlah XX. Okey, ini kita panggil genotip anak. Okey, 44 campur XX, apakah fizikalnya, apakah fenotip anak dia? Inilah perempuan. Anak perempuan dapat. Kalau yang ini 22 campur X bergabung ataupun bercantum, bersenyawa dengan 22 campur Y daripada ayah. Okey, akan dapat 44 tambah X, Y. Ini adalah lelaki. Kita pun sambung dengan yang kedua, gamet mak yang kedua, chance dia gabung dengan gamet pertama ayah dapat 44 tambah XY. 4 tambah XY pula. Salah. Tambah XX. Sebab ini X, ini X, XX. Saya tahu, mungkin ada ramai di sini cikgu, saya tak faham. Itu yang cikgu minta anda lukiskan, hantar dalam Google Classroom. Setakat sekarang 2 orang saja yang hantar. Kalau kamu tak lukis, memang tak akan faham. Jangan buang masa dengan cikgu. Cikgu, saya tak lukis dan saya nak faham. Kalau kamu boleh faham, kenapa kamu nak belajar lagi? Faham ke tak? Benda ni baru, tolong belajar. Belajar, tuliskan nota. Okey, 22 campur 22, 44. X dan Y. Sebab X ini, Y kat sini. Daripada ayah. Lelaki lah dapat. Anak lelaki. Jadi dari situ kamu pun tahu. Oh, saya nampak satu benda penting sekarang. Cikgu gunakan pen merah. Okey. Y. Y dapat lelaki. Betul? Betul. Cikgu nak tanya juga kat sini. Betul Ifah? No Ifah. Betul kan? No Ifah ada? Betul. Bagus. Jadi Y. Jadi Y dapat lelaki. Kita pun tengok, kita kaji. Y ini datang daripada mana? Bukan mak, datang dari ayah satu. Yang pertama ini Y dapat dari ayah. Ini pun sama, bukan daripada mak tapi dari ayah. Y ini dari ayah. Jadi gamet ayah, kita tengok. Gamet ayah, sperma mesti datang daripada ayah. Jadi di sini kita boleh buat satu kesimpulan. Ada 2 kesimpulan kita perlu buat. Apakah pertama nisbah perempuan, anak dapat anak perempuan
ke anak lelaki. Kita nampak 2:2 ataupun 1:1. Apakah kebarang kalian? Yang pertama kebarang kalian mendapat anak lelaki. Apakah kebarang kalian dapat anak lelaki? Jawapan dia ialah 2/4, iaitu 1/2. Ataupun kita panggil 0.5. Mana satu pun boleh terima. Maksudnya 2 lelaki bagi dia buat 4 ataupun 1/2 pun boleh. Maksud dia, nak dapat anak lelaki ke tidak, chance dia separuh. Dia tak ada isunya, oh susah nak dapat anak lelaki. Allah Maha Adil. Jadi, kedua, tanggungjawab dapat anak lelaki itu datang dari siapa sebenarnya? Dengan jelas kita nampak ada daripada bapa. Jadi kepada para wanita yang tengah sedang dengar dengan YouTube ini ataupun tengah dengar Google Meet ini, anda perlu faham. Kalau suami kamu naik tangan pada kamu, sebabnya anda tak boleh lahirkan anak lelaki, di situlah kamu perlu keluarkan papan putih ataupun kertas, terangkan balik pada dia. Siapa yang bertanggungjawab untuk lahirkan anak lelaki sebenarnya? Siapa boleh jawab? Tulis kat chat pun boleh. Jakit. Maka ayah. Ayah. Okey. Jadi jangan naik tangan pada isteri tau. Kita dah tahu. Jadi mungkin kamu pun tanya, jadi cikgu, kenapa satu keluarga itu, isteri itu asyik lahirkan anak perempuan, 8-9 anak perempuan. Jadi sepatutnya anda tanya pada lelaki tu, kenapa dia tak hasilkan sperma yang membawa Y yang banyak. Itulah pasal ada banyak betul. Jadi cikgu tak boleh nak cakap betul itu betul ke tidak sebab tak ada eksperimen saintifik yang menyokong. Contoh ada orang kata perlu makan masam yang banyak maka boleh dapat anak lelaki ke anak perempuan macam tu. Jadi benda itu tak ada bukti ataupun sokongan eksperimen sains, jadi cikgu tak boleh kata itu betul ke tidak. Tapi konsep dia adalah kalau mungkin dengan makanan tertentu, lelaki boleh menghasilkan sperma yang lebih banyak dengan Y, iaitu 22 campur Y lah. Jadi kebarang kalian untuk dapat anak lelaki itu akan mendapat tinggi. Mesti tanggungjawab itu datang pada ayah, bukan pada perempuan, pada si isteri yang kesian lah. Jadi harap semua orang faham. Jadi benda ini pun dah diterangkan di buku teks dengan jelas. Okey? Kebarang kalian untuk mendapat anak lelaki atau perempuan ialah 50%. Macam mana dapat 50%? 1/2. Okey? Harap anda boleh faham. Jadi, siapa ada soalan? Siapa ada soalan untuk gambar raja skema ni? Siapa ada soalan nak tanya? Cikgu bagi masa 30 saat sekarang. Ada soalan ke tak? Ya, siapa soalan? Okey, kalau tak ada, cikgu nak sekarang ambilkan 30 saat juga terangkan satu perkara penting sangat. Murid-murid, cikgu memerlukan bantuan anda sebenarnya. Okey, bantuan untuk kehadiran. Kalau anda tengok pada skrin anda sekarang, cikgu paparkan skrin. Ini adalah untuk rekod kehadiran anda. Murid-murid, agak sedih kalau kamu tengok agak sedih. Contoh untuk kehadiran yang kedua. Cikgu akan minta tonton YouTube. Ya. Kalau anda sudah tonton YouTube, isilah kehadiran anda pada link. Tapi sedihnya cikgu baru mendapat kehadiran 4 orang dari MPV, 4 orang dari Prima. Ibarat 25 orang daripada MPV, 4 saja ada kelas, 21 itu dikira ponteng ya. Cikgu bukan nak main-main dengan anda sebab benda ini akan jadi serius. Maksudnya ya, kalau kita buat kajian nanti, murid yang semua subjek tak masuk akan ada tindakan pada anda. Kita perlu lakukan sesuatu pada kamu. Kalau anda dah tonton YouTube itu, tolonglah isikan link itu. Ini adalah link, sekarang cikgu akan bagikan link kehadiran untuk hari ini. Yang sebelum ini ada 2 link lagi itu, tengok balik di dalam WhatsApp group anda.
Kalau anda dah tonton, isilah kehadiran itu. Jangan buat-buat tak tahu. Kalau kamu buat-buat tak tahu, ketika cikgu isikan data ke dalam sistem kerajaan, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, cikgu akan isikan ikut bilangan yang ada saja. Maksudnya MPB 4 orang, primer 4 orang je untuk kelas yang kedua tu. Okey? Jadi sila ambil serius untuk link kehadiran oleh mana-mana cikgu yang bagi kita dalam grup WhatsApp. Selagi anda tonton balik ataupun buat latihan yang diberikan, isikan sahaja. Jangan rasa susah. Benda ni penting. Kalau anda tak isi, cikgu tak boleh berikan kehadiran. Okey? Minta tolong semua ya. Boleh faham ke tak? Siapa nak cikgu nak pilih ya? Kai? Kai boleh faham? Jiwei boleh faham? Sebab nama kamu tak ada tau dua-dua ni. Untuk yang kedua tu. Chong Kai, Eng Jiwei. Boleh faham ke tak? Boleh. Boleh ya. Jadi tolong isi. Kalau ada cikgu ada bagi YouTube, minta tonton, you tonton, isi je link itu. Jangan rasa malu. Cikgu, saya belum tonton lagi. Tonton nanti je lah. Tonton sikit pun tak apa. Nanti tonton semula benda itu. Okey? Jadi sambung. Kehadiran hari ini dah ketiga. Cikgu ulang, hari ini ada link yang ketiga dah. Ada 2 link yang sebelum itu. Tolong tengok balik dalam WhatsApp group. Isi. Tolong isi. Kalau tidak, cikgu tak boleh buat apa-apa. Okey? Jadi sambung. Kita tengoklah. Jadi apa yang cikgu nak sebenarnya perkenalkan perkara yang baru untuk anda semua. Murid-murid, hari ini cikgu nak hentikan pada bahagian yang baru, iaitu mutasi. Mutasi. English mutation. Cikgu, kenapa istilah ini macam pernah dengar? Pernah dengar ke tak mutasi? Siapa nak jawab? Pernah ke tak pernah? Tak pernah cakap tak pernah. Siapa nak jawab? Pernah ke tak pernah dengar? Mutation. Pernah ke tak? Pernah. Good. Cikgu tolong jawab ya. Di manakah kita dengar? Antara dia Marvel Superhero. Captain America, The Hulk. Paling tidak pun mesti kamu pernah dengar cerita X-Men. Mesti pernah dengar istilah mutation. Ya, cikgu, Captain America itu apa kaitan dengan mutation? Kalau kamu ingat cerita dia, Captain America, orang dia itu, Steven Roger itu, kecil je. Mula-mula dia orang kecil, dia nak jadi askar. Setiap kali masuk interview gagal sebab dia fizikal sangat-sangat lemah. Tapi lepas dia dihantar jalan satu eksperimen, dipancar satu cahaya biru. Mereka kata gamma ray kan. Satu pancaran biru, dia pancar, dia pun jadi badan besar. Berotot. Mengalami mutasi sel dia. Cikgu, sebenarnya apa itu mutasi? Cikgu nak terangkan dengan senang sekarang. Tengok kat depan Tengok pada skrin anda sekarang. Mutasi rujuk kepada perubahan pada satu bilangan kromosom. Bilangan kromosom. Kromosom kita ada berapa? Jumlah 46. Jadi mungkin sesuatu berlaku menjadi kurang ataupun lebih. Bilangan kromosom 46 jadi 47 ataupun jadi kurang jadi 44 kurang 2. Ada juga dia berlaku mutasi perubahan pada struktur kromosom. Jadi makin panjang ataupun jadi makin pendek ataupun pertukaran jin-jin kat dalam. Jadi kenapa boleh berlaku? Murid-murid, ini ialah sel. Cikgu lukis pada skrin ini ialah sel. Bukan telur sel. Dalam sel ini ada nukleus. Murid-murid ada nukleus. Betul? Okey, dalam nukleus ada apa? Siapa nak jawab dalam nukleus ada apa? Kat kelas cikgu dah serik nak sebut dah. Dalam nukleus ada apa? Apa yang biru ni? Siapa nak jawab? Ya, siapa nak jawab? Tan Ensong. Ensong, apa yang biru ni? Okay, good. Nampak jawab dah. Kromosom. Betul. Karyotik bukan. Karyotik ialah gambar raja untuk semua kromosom yang ada di dalam nukleus.
比如说 karyotype 是一个图片，讲说你的细胞里面所有的那个染色体放在一个纸上面啊，那个叫 karyotype. Semua chromosome di dalam nukleus dipaparkan di satu raja, itu panggil karyotype. Kromosom yang setiap batang itu, setiap benang itu panggil kromosom. Okey, yang biru ini adalah kromosom. Cikgu, jadi apakah penyebabnya boleh menjadi perubahan pada kromosom? Jadi benda ini cikgu akan sebut secara ringkas dulu. Ya, kita panggil sinar radioaktif. Ejaan salah ya. Sinaran radioaktif. 华语叫做辐射 sinaran radioaktif. Cikgu, mana dapat sinar radioaktif ni? Sinar radioaktif boleh dari pelbagai sumber, termasuk handphone kamu. Okey, jadi itu nanti kita akan ada satu bab yang khas tenaga nuklear. Tapi sekarang kita nak bagi tahu sinar radioaktif ada banyak. Antara dia sinar gamma, sinar satu lagi yang kamu sentiasa dengar daripada matahari, sinar ultra ungu, UV ray. Ya, sinaran ultra ungu ini mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Mempunyai apa ini? Cikgu letakkan garis menembuskan ke nukleus dan keluar dari sel. Kita panggil kuasa penembusan. Cuantoli. Okey, cuantoli. Yang tinggi. Kuasa penembusan yang tinggi. Dia tembus. Jadi kromosom struktur itu mungkin menjadi pendek, menjadi panjang. Menjadi pendek, menjadi panjang. Contoh kalau ini ada kromosom, tengok. Ini adalah kromosom. Bayangkan, dia masuk, dia potonglah bahagian ni. Dia jadi pendek. Faham ke tak? Semua orang boleh faham tak? Ini adalah pada struktur untuk kromosom. Murid-murid yang saya hormati, boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Airin boleh faham Airin? Muhammad Airin. Boleh. Boleh ya? Jadi Boleh. mutasi ini secara am ada berlaku pada dua. Satu ialah bilangan kromosom, perubahan pada bilangan kromosom. Satu adalah perubahan pada struktur kromosom. Jadi kalau pada bilangan kromosom kita lebih fokus pada mutasi kromosom. Manakala untuk jin, untuk yang struktur itu dia lebih fokus pada mutasi jin. Okey, mutasi jin. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Cikgu akan bagikan nota ini nanti ke dalam Google Classroom anda. Sekali lagi, apa itu mutasi? Perubahan spontan dan rawat yang berlaku pada struktur jin ataupun bilangan kromosom. Okey, dia dua. Jin, struktur jin ni lebih kepada struktur kromosom ataupun pada kromosom itu dia lebih kepada bilangan. Jadi, cikgu nak tamatkan kelas hari ini ialah penyakit. Nama penyakit yang berkait dengan mutasi kromosom ialah sindrom Down. Wajib tahu? Sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Manakala untuk mutasi jin adalah penyakit seperti buta warna, anemia, thalassemia, hemofilia dan albinisme. Jadi, kerja anda lepas ini adalah, cikgu akan berikan nota ini. Kerja anda adalah baca. Jadi apakah sebenarnya albinisme? Cikgu saya tahu, albinisme ialah orang itu dilahirkan semua putih. Rambut pun nampak emas. Jadi kenapa boleh terjadi macam tu? Okey, disebabkan mutasi. Bukan dia sakit. Bukan dia sakit. Ingat ya, mutasi jin ni bukan dia sakit. Dia disebabkan dia dilahirkan dengan kecacatan pada kromosom ataupun pada jin. Okey, kita akan baca. Kamu perlu faham juga dalam buku teks anda nanti tengok muka surat 90 dan muka surat 91 serta 92. Cikgu ulang ya. 90, 91, 92. Okey, jadi cikgu dah perkenalkan apa itu mutasi pada hari ini dan cikgu berharap lepas ini kamu boleh isikan kehadiran
isikan kehadiran dan juga bacakan nota yang diberikan, buatkan apa yang patut ikut arahannya di dalam Google Classroom. Okey, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ya, murid-murid, siapa ada soalan? Tak ada ya? Kalau tak ada, cikgu akan minta untuk henti record sekarang dan sila isikan kehadiran dan bagi tahu kawan-kawan yang datang boleh isikan kehadiran dengan syarat tontonlah semula